yang mana telah pun menyatakan 3 amanatnya, iaitu untuk mengukuhkan solidariti rakyat Malaysia, memupuk keyakinan Malaysia untuk mencapai cita-cita negara bangsa dan juga untuk mewariskan sebuah Malaysia yang makmur lagi sejahtera. Masih lagi bersama saya, Prof. Ya. Prof sempat misik kepada saya. Itu adalah amanat keramat yang amat berhormat Perdana Menteri. Kenapa? Saya yang pertama sekali saya nak ucapkan tahniah lah atas ucapan yang begitu menarik, dianggapkan sebagai satu amanat keramat untuk rakyat. Demi rakyat, untuk kita bersatu dan membina sebuah negara bangsa Malaysia yang bersatu dan kukuh. Jadi pada pandangan saya, yang kita bincangkan tadi, penyatu paduan nasional ini sangat penting. Jadi bagaimana kita nak bersatu dan bila kita nak bersatu, inilah saatnya. Itu yang 3 amanat keramat, iaitu yang pertama mengukuhkan solidariti, kebersatuan dalam kesedihan. Sekarang kita kena itu dah dibuktikan semua, dan tak ada banyaklah lagi orang mempersoalkan kelemahan itu, tapi kita sama-sama bersedih di bawah satu bumbung rakyat Malaysia. Kita bersimpati antara satu dengan lain, hormat menghormati. Inilah tunjuknya kehebatannya cara kita berfikir dan kita amalkan, dan kita punya pemimpin cuba menyelesaikan, cuba membuatkan solidariti itu supaya kebersatuan kita. Ini saya rasa sudah berjaya. Jadi demi Malaysia kita bersatu. Ini tak kira apa parti, tak kira apa bangsa, yang penting kita sebagai manusia kita nak hidup aman dan damai. Sebuah negara bangsa Malaysia yang bersatu dan kukuh. Ini yang penting. Kita berada di Malaysia, nak hidup lama di Malaysia. Jadi jangan memikirkan memporak-perandakan suasana, memperkecil, menghina dan sebagainya, memburuk-burukkan. Ini yang banyak terdapat kita lihat dalam media baru. Dan amalan politik, dipolitikingkan benda-benda yang macam ni. Kita bila dah pilih pemimpin, jadi kita bersama-samalah dengan pemimpin membina negara bangsa Malaysia yang bersatu padu, yang dikatakan oleh Yang Amat Berhormat, iaitu mengukuhkan solidariti, kebersatuan dalam kesedihan itu. Itu amanat yang pertama. Itu yang pertama. Dan yang kedua yang saya dapati, memupuk keyakinan mencapai cita-cita sebuah negara bangsa. Yakin. Kita bila dah pilih pemimpin tu orang yang berilmu, yang gigih. Yang Amat Berhormat saya tengok, kita perhatikan pada kegigihan dia untuk rakyat, untuk negara. Jadi kita mesti yakin bahawa dia seorang pemimpin yang kita ketengahkan, kita sokong kuat. Jangan cari kesilapan-kesilapan. Ada pun benda yang kecil kita besar-besarkan, sehingga benda yang kecil ni boleh meruntuhkan sesuatu kekuasaan yang kita telah pilih. Sini kita memilihnya. Jadi ini satu benda yang kita kena perjuangkan, iaitu kita mesti ada keyakinan. Kita yakin kepada pemimpin yang kita pilih ini, dan kita harapkan dia dalam tempoh yang kita pilih ini, dia pasti bergerak maju, berjaya, dan kita sebagai rakyat memberi sokongan moral dan sokongan material. Dan inilah yang dinamakan keyakinan. Yakinan kita, yakin pada diri kita, yakin pada pemimpin kita, dan akhir sekali kita yakin bahawa negara kita akan tetap maju di bawah Malaysia. Dan berdasarkan keyakinan itulah akan mampu mewariskan Malaysia kepada generasi yang akan datang. Dan akhir sekali saya rasa menarik yang kita bincangkan sebelum ini, iaitu mewariskan sebuah Malaysia yang makmur dan sejahtera. Baik untuk 50 tahun ataupun lebih. Makmur. Maknanya kita bersyukur. Negara kita, negara sedang membangun, di antara yang terbaik dari negara-negara yang membangun dalam dunia. Di mana rakyat, anak-anak kita mendapat pendidikan yang percuma, kemudahan pendidikan, dan ramai orang datang ke Malaysia kerana yakin pencapaian Malaysia itu. Dan kita lihat Malaysia, di antara kestabilannya, kita dapati Malaysia aman dan makmur, sehingga pelabur-pelabur ramai datang. Pelancong-pelancong melimpah datang. Bahkan kita di antara yang ramai orang minat datang kerana makmur. Indikatornya juga diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, menyatakan dalam Kelo Ekonomi juga kita telah pun boleh mencapai negara maju lebih awal daripada tahun jangkaan, iaitu tahun 2020. Apa pun sebenarnya Prof, saya melihat juga memahami amanat Perdana Menteri tadi dan juga memenuhi kehendak, memenuhi amanat itu dua perkara yang berbeza. Memahami, kita boleh memahami, tapi untuk memenuhinya itu juga memerlukan satu pelaksanaan, satu cara
Jadi bukan satu Sebab itu perkara yang mudah. saya suka menggunakan perkataan menghayati amanat ini. Bila menghayati, kita kenal, kita faham, kita amalkan dan kita sebarkan amanat ini. Iaitu menunjukkan kemakmuran. Kemakmuran pula apa yang kita ada ni, kita majukan negara untuk bantu kepada orang-orang yang susah dan kita pastikan generasi kita di masa akan datang, sekarang dan di masa akan datang akan terjamin dan terjaga hidup di sebuah negara Malaysia yang aman makmur. Jadi apa yang diamanatkan oleh, saya katakan, amanat keramat Perdana Menteri ini di malam kita nak menyambut kemerdekaan ke-57 ini ialah satu, kita kena renungkan baliklah. Rakyat Malaysia berfikirlah, ini yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, fikir-fikirlah kita, iaitu nak menjadikan sebuah negara bangsa Malaysia yang bersatu dan kukuh ini, aman makmur ini. Ini yang paling penting. Dan bagi melahirkan sebuah negara Malaysia aman dan makmur ini, kita mesti tolak sikap-sikap yang suka memporak-perandakan suasana. Ini yang terjadi banyak Malaysia hingga menakutkan kita. Sehingga mengatakan kita masalah itu pendidikan, kita risau anak kita besok tak dapat pendidikan sempurna, kita tidak dapat kemewahan dan sebagainya, negara kita akan dihadiri oleh pendatang-pendatang asing yang akan merosak. Ini memporak-perandakan suasana. Bila memporak-perandakan suasana, ini menimbulkan kerisauan. Jadi bila menimbulkan kerisauan, pemikiran kita ni rasa terganggu. Tak ada macam negara aman dan makmur. Jadi apa yang diharapkan oleh Perdana Menteri dan kita rakyat semua, hendaklah melahirkan sebuah negara aman dan makmur dan sejahtera. Makmur dah bagus, alhamdulillah. Lepas tu sejahtera, hidup gembira. Prosesnya ialah penyatuan, kesatuan, perpaduan. Jadi penyatuan, kesatuan, perpaduan ini berbilang kaum. Hormat menghormati dan hormatlah perlembagaan. Kita boleh mengamalkan sikap hak asasi, liberalisasi, tetapi berpandukan kepada perlembagaan dan rukun negara, bukan cara barat. Perdana Menteri juga mengakui bahawa tahun 2014 ini merupakan tahun yang sukar, dan kita juga boleh melihat sebenarnya, Prof, metafora lah dalam bahasa cukup indah untuk kita kongsikan. Saya tertarik dengan satu kiasan yang berikan, liat liut kayu dan akar, bolehkah dilentur, dipatah tidak. Dalam konteks perpaduan, dalam konteks apa yang kita alami, malah Perdana Menteri mengakui bahawa kita dari segi solidariti kita memang dah kukuh, tapi liat liut kayu dan akar, bolehkah dilentur tapi dipatah tidak. Jadi saya rasa dalam konteks ini, saya setuju dengan kenyataan itu. Yang kita dapati, kemakmuran kita tetap terjamin. Dan kemakmuran kita, kesejahteraan kita tetap juga terjamin. Di mana dalam segala masalah yang kita hadapi, dalam keadaan ekonomi yang meruncing, bahawa pendapatan kita, KDNK kita, daripada 4.5 naik kepada 6.5. Yang terbaik. Ini yang terbaik. Ini satu kemakmuran yang dikatakan, yang kita patut hormati, bahawa ini adalah satu kejayaan kita. Walaupun kita menghadapi berbagai cabaran, rintangan, tetapi kita tetap jadikan Malaysia sebagai sebuah negeri yang akan maju, makmur. Ini yang ditekankan oleh Yang Amat Berhormat dalam ucapan itu. Dalam hal ini, walaupun kita susah dan sebagainya, kepimpinan beliau bersama-sama pemimpin dan sama rakyat tadi tetap menunjukkan kebahagiaan, kesejahteraan. Jadi ini yang saya katakan tadi, kalau kita hidup di Malaysia asyik memporak-peranda, menyalahkan sana, menyalahkan sini, saya rasa kita asyik membuang masa lah untuk rakyat, untuk wujudkan satu kesejahteraan yang harmoni dan sebagainya. Jadi saya rasa amanat merdeka, amanat keramat Malam Merdeka ini penting kerana dia memberikan satu amanat di mana komitmen dia pemimpin, atasan dan juga rakyat semua peringkat tadi supaya bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat. Ini yang saya katakan tadi sebagai membina satu negara Malaysia, satu Malaysia tadi yang kukuh, bersatu padu, aman dan makmur dan sejahtera. Ini yang saya kata menarik, yang saya kata. Jadi kalau kita lihatlah, kita bila menyambut kemerdekaan, kita rasa syukur dan gembira kita berada di Malaysia. Ya, betul sekali. Jadi di sinilah lahirnya
Sebab cinta. Cinta apa? Cinta kepada negara. Baik. Ini yang penting yang dimaksudkan dalam tema perjuangan kemerdekaan kita ini. Baik, terima kasih banyak Prof kerana bersama kami dalam amanat merdeka oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tadi dengan 3 amanatnya, dan saya kaitkan untuk memahami amanat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, tapi Prof tambah untuk kita hayati, dan akhir sekali bila kita telah pun memahami, kita hayati, insya-Allah kita akan dapat memenuhi apa yang dicita-citakan oleh kepimpinan negara. Malah segalanya adalah untuk kita dan pastinya untuk kita wariskan Malaysia kepada generasi yang akan datang. Sekali lagi terima kasih Prof, dan juga terima kasih kepada anda semua dalam detik kira Merdeka, di ambang Merdeka 2 jam dari sekarang. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia dari saya. Cinta, cinta kepada Nusa, kini dan selamanya tak berbelah bagi. Cinta bergema, sejarah kebangkitan, semangat bagai pahlawan. Alangkah bertuahnya kita punya rasa yang dalam pada pertiwi ini. Kita terus berganding ke mercu. Di sini lahirnya sebuah cinta, cinta yang semarakan penyatuan kita semua. Di sini lahirnya sebuah cinta, curahkan sepenuhnya jasa dan budi kita. Segala cabaran kita terus tempuhi, jangan